In this video saya ingin berikan tips untuk melakar plan diet, tapi mungkin lebih kepada tip untuk mengawal nafsu makan. Nafsu makan adalah perkara yang saya rasa paling penting dalam mengawal jumlah yang anda makan supaya anda boleh mengurangkan berat badan. Kalau nafsu tak terkawal, lupakanlah harapan untuk mengurangkan berat badan. Banyak diet di luar sana yang berbentukkan dalam buku ke apa, end of the day it's all about kawalan X dengan Y dan membantu anda mengawal nafsu makan. So end of the day, apakah bentuk diet yang anda ingin amalkan terpulang kepada diri sendiri. Anda nak buat balance diet ke, Atkins diet ke, blood type diet dan lain-lain, hak masing-masing. End of the day, tidak ada diet yang membolehkan anda makan lebih daripada Y. It's all about managing X dan Y dan nafsu makan. So di sini saya ingin berikan beberapa tips sebelum we go into the story of membina plan 1500 kalori untuk membantu anda membina your own plan dan mungkin memahami serba sedikit tentang diet di luar sana, dan paling penting macam mana nak mengawal nafsu makan. So tip yang pertama yang bagi saya yang paling penting untuk kawal nafsu lah, basically nafsu. Yang pertama is breakfast. Bagi saya breakfast itu penting kerana dia kickstart your energy untuk hari tersebut. Tapi yang paling penting juga is makan breakfast ni secepat mungkin. Buka mata nak pergi kerja, jangan tunggu sampai di pejabat baru nak makan, kerana jangka masa from the moment you bangun sampai ke pejabat is agak lama. Takut nafsu you bergelora. So makan secepat mungkin waktu pagi. Now, kalau anda berpuasa, puasa memang bagus untuk mengurangkan berat badan. Saya akan explain soal berpuasa a bit later. Tapi again, kalau anda tidak berpuasa, makanlah sarapan secepat mungkin. Now, pastikan setiap hidangan ada protein. Protein ni penting, tak semestinya daripada suplemen ke apa. Anda boleh makan daripada telur, ayam, ikan, susu, soy dan lain-lain. Bagi saya lebih baik mempelbagaikan pengambilan protein. Jangan stick to sumber yang sama. Now, suplemen banyaknya berbentuk atau mengandungi protein kerana ramai orang tak cukup protein dalam the overall diet. Now, kalau calorie intake seharian you budget 1,500 untuk diet yang seimbang should be lebih kurang 55% karbohidrat, mungkin 15% lemak, fat dan yang selebihnya 30 should be protein. Ramai orang tak cukup 30% protein. Oleh kerana itu banyaknya adanya suplemen berbentuk protein untuk memudahkan keadaan. Tapi ingat, there is nothing magical dalam suplemen protein berkenaan that you cannot get from regular food. Dia just makanan asas yang sama, cuma dia diproses untuk memudahkan pengguna. So, pastikan setiap hidangan adanya sumber protein yang bagus. Bagus means it's not just butir-butir, but ada satu sumber yang nampak jelas, telur ke, ayam, ikan, sardin ke apa, supaya kuantiti dia cukup. Now, yang ketiga, karbo. Pastikan ada sumber karbo yang bagus. Sumber karbo yang bagus ada dua perkara yang you perlu awasi. Satu is quantity karbo dan quality karbo. Kuantiti karbo biasa genggam. Tak kira nasi ke, bijirin ke, roti, mi dan lain-lain. Pastikan karbo tu segenggam, jangan berlebihan. Nasi tak bersalah, kuantiti bersalah. Pastikan nasi putih pun jangan lebih segenggam. Tangan kau besar, bersyukur dengan apa yang ada. Tangan kecil, orang tu pun kecil, keperluan dia berkurangan. So, senduk semua sama saiz. Pinggan sama saiz, genggam lain saiz, ikut diri sendiri. So, segenggam karbo sekali makan. Kalau dah nasi segenggam, dah okey. Nak minum teh tarik ada gula, tak boleh makan segenggam. So, kalau nak minum teh tarik juga, kena memahami teh tarik tu ada gula, nasi ada gula karbo juga. So, kena makan nasi kurang lagi segenggam. Ni soal give and take.
Kalau anda tak biasa makan nasi segenggam, tiba-tiba dapat segenggam, nak pingsan pun ada. Bila dah biasa makan segenggam, dapat 2-3 genggam, nak muntah pun ada. Ini soal, you kena ubah swai lifestyle daripada hari ini ke minggu depan, bulan depan, tahun depan, sampai bila-bila. Lebih baik amalkan diet yang berjangka masa panjang daripada drastik jangka masa pendek. Lepas diet tak mau. Biar diet tu is consistent supaya you can enjoy your life dengan keadaan yang sederhana tapi without melebihi budget you. Okay, now tu quantity karbo soal segenggam. Now quality karbo, katakan dah segenggam, pilih yang berserat. Now nasi perang, nasi putih, dua-dua segenggam, sama je hukum dia. Tapi yang berserat lebih baik kerana serat ni mengawal nafsu makan. Now, diet Atkins yang sangat popular, ada hubungan dia dengan serat. Kenapa serat tu lebih mengenyangkan? Saya nak ceritakan sikit. Now, setengah-setengah karbo yang you makan, gula-gula, buah, kuih, biskut, popcorn, chips dan lain-lain, walaupun dia karbo yang ringkas, tak kenyang-kenyang. Banyak makan mana pun kat wayang, popcorn dah habis, tetap nak makan lagi. Walaupun dah habis, ada sebabnya. If you understand cerita yang berikutnya, insya-Allah mudah untuk anda mengawal nafsu makan walaupun makan perkara yang agak merepek. Now, anda kena memahami hubungan di antara glukos, ni glukosa darah, ini masa. Okay? So, katakan anda makan sumber karbo yang tidak berserat, simple carbohydrates, very high glycemic index. Bila anda makan makanan yang bergula ringkas, glukos darah akan naik dengan cepat kerana penghadaman sangat cepat kerana gula ringkas. Bila glukos darah naik dengan cepat, badan anda akan keluarkan hormon insulin untuk kurangkan, because takutnya is hyperglycemic, takutnya susah. So then your body will keluarkan insulin to stabilize sugar balik. Bila dia jatuh dengan agak cepat, badan you takut adanya sugar crash, badan akan cuba tingkatkan dia semula. Macam mana? Dengan tingkatkan nafsu makan. So nafsu akan naik semula. Dekat sini, naik balik, you makan benda yang sama, benda yang merepek, because tengah berdepan dengan makanan tersebut. Insulin naik semula, turun balik, nafsu naik balik, naik turun. Kitar ni tak putus-putus kalau anda bekalkan gula yang kurang kualiti, tidak ada serat. Now, diet Atkins yang sangat popular juga di Malaysia dan seluruh dunia, hadkan pengambilan karbohidrat secara overall. Dia ada dia punya fasa, but secara amnya it is a very low carbo diet. Any low carbo diet maksudnya glukos darah you tidak ada perangsang glukos yang banyak. So if you hadkan atau elak nasi, buah, mi, roti, ramai orang cakap saya kurus cepat kalau elak nasi. Kerana dia begini, kalau elak nasi, glukos darah agak flat because tidak ada perangsang insulin glukos. So insulin tak ada, nafsu tak ada, dia stable. That means nafsu you tak ada kerana insulin is very stable, glukos darah you pun stable. Tapi nikmat kehidupan you agak sedih kerana tak ada nasi, tak ada karbo, tak ada benda yang you nikmati. Now, saya tak galakkan seseorang makan begini. Saya tak galakkan seseorang makan begini. Bagi saya, this is a personal choice. Saya galakkan anda makan begini. Now, bukit dia agak lebih konsisten, taklah sedrastik yang ini, tapi dia pun mengenyangkan juga. The only way kita boleh dapatkan glukos darah yang lebih stabil is dengan adanya fiber di sini. Fiber umpama roadblock kereta glukos. Serat ni sangat kasar, badan tak boleh nak hadamkan, glukos tak boleh nak masuk. So, dia akan memperlahankan glukos inside dalam darah, insulin pun lebih stabil, nafsu makan pun lebih stabil. Now,
tak sestabil di sini, tak sehuru-hara di sini, tapi nikmat kehidupan tetap dengan nasi dan buah dan lain-lain, tapi dalam keadaan yang berserat. So, kuantiti segenggam, kualiti carilah sumber karbohidrat yang berserat. Kalau roti putih, pilihlah yang roti perang. Kalau nasi, cari nasi yang ada serat. Kalau gula perang, gula putih sama sahaja. Gula perang tidak ada serat. Now, again, fiber tak semestinya ambil suplemen. Ambil daripada makanan yang biasa pun okey. Lagi bagus kalau anda mempelbagaikan pengambilan serat daripada pelbagai sumber supaya dapat khasiat pun yang pelbagai. So, karbo selesai. Fiber pun masuk dekat sini. Now, bagi saya, makan kerap dalam 5-7 kali sehari. Now, kenapa? Sama juga dengan tadi glukosa dengan masa. Kalau anda makan 3 kali sehari, dia ada 3 kali naiknya glukos kerana anda bekalkan makanan di sini. Sini nafsu akan naik. Kalau anda makan 5 kali sehari, walaupun jumlah yang sama, dia punya bukit dia lebih kecil. So, lagi kerap anda makan, lagi stabil glukos darah, lagi stabil nafsu makan. Make sense? Quite straightforward kan? So, apa lagi yang saya nak bagi tip di sini? Protein okey, breakfast okey, tak ada masalah makan snack malam. Kalau anda memang orang yang jenis gemar makan snack malam macam saya pun, makanlah. Biarlah snack malam is part of you punya plan 1525. Tapi pilih makanan yang lebih lambat hadam waktu malam kerana aktiviti berkurangan di waktu malam. Melainkanlah anda ada aktiviti yang luar biasa waktu malam. Okay? Now, selain daripada itu, tip-tip yang lain, of course, minum air ke apa tak ada masalah. 20 minit punya rule kena ingat. Daripada suapan pertama, katakan yang berbuka puasa, daripada berbuka puasa suapan pertama kurma tu sampai rasa kenyang, ambil masa 20 minit. That's why Nabi mengatakan berhenti makan sebelum kenyang kerana ia mengambil 20 minit untuk merasakan kenyang tu datang. Kalau anda belasah sepanjang 20 minit, tentunya kebarangkali yang besar anda makan berlebihan. So, makan dulu walaupun cepat. Remember, kenyang comes later. How much later? Lebih kurang 20 minit. Okay, so in the next video, I akan terangkan macam mana nak melakar plan untuk 1525 kalori. Karena nak more tips, you can refer to ebook yang bertajuk 45 tip mengawal nafsu makan. Enjoy!